إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Masih kita berada lagi di dalam bulan Rajab. Kerana bulan ini adalah bulan yang apabila dia sampai ataupun musim setiap tahun umat Islam seluruh dunia akan mengingati kepada satu istiwa, satu headkan yang telah berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu Al-Isra' wal Mi'raj. Walaupun ulama selisih pendapat adakah dia berlaku pada bulan Rajab ataupun bulan Rabiul Awal, tetapi demi untuk kita nak ambil pengajaran berian daripada headkan ini untuk kita boleh guna pakai dalam hidup kita sama-sama insya-Allah. Isra' Mi'raj adalah salah satu istiwa yang Allah Taala berlaku pada zaman Nabi SAW, yang berlakunya sebelum Nabi SAW nak berhijrah pergi kepada Madinah Al-Munawwarah. Yang mana pada saat-saat itu adalah masa yang Nabi SAW sangat duka cita sekali dan juga sangat penat letih sekali dalam kerjanya dakwah Islam sampai kepada orang musyrikin Makkah. Sebab-sebab yang menyebabkan Nabi duka cita pada zaman itu 4 perkara. Di antaranya yang pertama sekali iaitu adalah masa yang telah meninggal dunia oleh 2 orang yang dia kasih. Yang pertamanya Khadijah binti Khuwailid. Tahun yang ke-10 Khadijah isteri yang pertama meninggal dunia. Adakah siapa Khadijah? Khadijah adalah isteri yang pertama bagi Nabi, dan juga dia adalah orang perempuan, orang betina yang pertama sekali yang masuk Islam semenjak Nabi dakwah Islam di Mekah. Khadijah adalah perempuan yang penuh dengan kebaikan dia. Semasa Nabi boleh wahyu yang pertama, dialah sebagai orang yang beri kalang cek kepada Nabi. Semasa Nabi sebar dakwah, dialah sebagai orang yang tolong kerja dakwah Nabi. Dan juga yang keduanya, orang yang telah meninggal dunia menyebabkan Nabi duka cita sausuk siacai mati iaitu Abu Talib, pak saudara Nabi SAW, yang dia bukan orang Islam. Tetapi semenjak Abdul Muttalib meninggal dunia, Abu Talib inilah sebagai background orang yang jaga Nabi daripada kejahatan yang akan berlaku daripada orang musyrikin kepada Nabi SAW. Dan juga
headkan ataupun benda yang ketiga menyebabkan Nabi siecai duka cita pada masa itu, rasa lemahnya Nabi SAW pada masa itu, iaitu Nabi usaha nak pergi mendakwahkan kepada kumpulan orang yang berada di Taif. Pergi dakwah kepada Taif bersama dengan khadir dia, iaitu Zaid bin Harisah. Tujuan demi untuk nak menambahkan orang Islam di sana, kalaulah mereka terima Islam. Tapi akhir sekali orang Taif pun tak terima Islam daripada Nabi SAW juga. Bahkan menzalimkan Nabi, halau Nabi keluar daripada Taif. Sehingganya zalim Nabi, pegang batu, hamak Nabi keluar daripada Taif, sehingganya Nabi berdarah, Nabi sakit. Pasti kena cari tempat menusuk, sehingga akhir sekali Nabi rajak ataupun kelik mari kepada Taif, kelik mari daripada Taif kepada Mekah ini dengan tidak ada walaupun satu orang Taif yang masuk Islam. Sehingganya Jibril mari cari Nabi SAW dan juga beritahu kepada Nabi, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala tahu berlaku apa yang berlaku di Taif sana. Dan juga ada dua malaikat yang tunggu bukit, dua bukit di antara jalan ambil daripada Mekah nak pergi kepada Taif. Tanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim al-akshabain, nak kedak kalaulah aku nak ambil bukit, dua bukit ini, binasakan orang-orang Taif, au pukau ni pai kayi, binasa semua orang Taif mati dengan sebab mereka telah buat zalim kepada mu, nak kedak? Nabi SAW jawab kata, la, jangan, kerana aku harap satu hari Allah Subhanahu wa taala akan bui anak cucu orang Taif itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hikam yang keempatnya, semasa Abu Talib meninggal dunia, Abu Jahal nak jadi ketua orang musyrikin di Mekah. Abu Jahal nak jadi ketua orang musyrikin di Mekah, orang kafir di Mekah. Mereka usaha cari jalan nak memboikot, cari jalan nak boikot Nabi dan juga para sahabat. Harga barang yang jual di Mekah itu jual mahal kepada para sahabat dan juga Nabi SAW ataupun orang Islam pada zaman itu. Sehingganya orang Islam tak kuasa nak beli, tidak ada duit, kena buat lapar dahaga daripada kesusahan selamanya 3 tahun. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala Isra dan juga Mi'raj Nabi naik kepada langit. Isra makna kata perjalanan musafir datang daripada Mekah Masjidil Haram pergi kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Dan juga Mi'raj adalah naik daripada Masjidil Aqsa di Palestin naik kepada ke langit. Sehingganya Nabi SAW menerima fardu semaya kita pada hari ini 5 waktu. Yang mana pertama sekali Nabi SAW menerima fardu semaya daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu sebanyak 50 waktu. Tapi akhir sekali Nabi turun mari jumpa pada langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya kata, apa yang Allah Taala fardu kepada umatmu, hai Muhammad? Nabi jawab kata, telah fardu kepada umatku iaitu semaya 50 waktu. Nabi Musa hamad Nabi Muhammad naik pergi minta kurang daripada Allah Subhanahu wa taala semula. Kerana umatmu la tutiqu zalik, tak kuasa nak semaya 50 waktu. Nabi naik pergi minta kurang daripada Allah Subhanahu wa taala, turun mari naik, turun mari naik, sehingganya akhir sekali tinggal 5 waktu yang kita tunaikan pada hari ini. Tetapi 5 waktu itu sendiri pun Nabi Musa yang kata, hai Muhammad, menaik minta lagi kerana umatmu tak kuasa 5 waktu pun. Nak semaya satu hari 24 jam tak kuasa. Tapi Nabi SAW menjawabkan kepada Nabi Musa, kata, aku malu dah. Aku malu nak naik minta kurang lagi daripada Allah Ta'ala. 5 waktu aku rasa kata cukup belalah. Sehingganya Nabi SAW bawa khelid 5 waktu itu dan juga waktu pagi sampai kepada Mekah dan juga
beritahu kepada para sahabat akan istiwa Isra' Mi'raj yang telah berlaku pada semalam. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ini adalah Isra' wal Mi'raj. Kalaulah kita nak hurai, kita nak cerita di sini dengan secara detail lain, kita tak cukup masa. Tapi kita telah dengar pada setiap tahun, sama ada majlis ilmi, sama ada khutbah hari Jumaat yang kita dengar daripada Tok Khatib tentang Isra' Mi'raj ini. Tetapi yang paling penting sekali, apakah pengajaran yang kita dapat daripada istiwa Isra' Mi'raj ini? Yang pertama sekali, kalaulah kita nak bawa tubik Bodrian, pasti kita kena bangga, kita kena puncai, kita adalah selaku umat Nabi SAW. Hari ini tidak ada umat Islam, umat mana yang paling baik lebih daripada umat Islam. Kerana semasa Nabi naik kepada langit yang ke-7, jumpa dengan Nabi Musa AS, dan juga nak naik kepada langit yang naik ke-6, jumpa Nabi Musa, naik kepada ke-7, jumpa Nabi Ibrahim. Sebelum nak naik kepada langit yang ke-7 itu, Nabi Musa tiap menangis. Sehingganya malaikat tanya, kata, ma yubki, tiap apa hai malaikat Jibril alaihissalam. Tiap apa hai Nabi Musa? Jibril tanya, tiap apa hai Nabi Musa? Nabi Musa jawab, kata, aku tiap kerana ada satu orang budak yang Allah Subhanahu wa taala hantar dia jadi rasul di atas dunia ini, tetapi umat dia boleh masuk Islam lebih banyak daripada umat aku lagi. Budak itu siapa? Budak itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa sendiri pun rasa duka cita kerana umat Nabi Muhammad yang Allah Taala hantar selepas dia tak tahu beribu tahun, tak tahu berapa ribu tahun, tapi umat Nabi Muhammad boleh masuk Islam lebih banyak daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Dalam satu hadis Nabi SAW kata, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin. Ahli syurga yang akan boleh masuk syurga pada hari kiamat nanti sebanyaknya 120 baris. Nengrayi sibtau. Thamanuna minha min hadhihi al-ummah. Daripada 120 baris itu, 80 baris daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu kita kena bangga, kita salah satu orang yang jadi umat Nabi Muhammad, kita kena bangga, kita kena puncai. Kerana kalaulah kita bukan umat Nabi Muhammad, boleh jadi hari ini semaya saja boleh jadi kita letih lebih daripada ni lagi. Tetapi Nabi sangat orang panggil kata penhuang kepada umat dia, jangan nak pergi minta tawaran ataupun kurang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi tak naik pergi minta kurang, nescaya hari ni kita akan semaya 50 waktu. 5 waktu sahaja kita tak der, apatah lagi kalaulah hari ini kita semaya 50 waktu. Pengajaran yang keduanya yang kita dapat daripada Isra' wal Mi'raj, iaitu kepentingan semaya 5 waktu. Tak nafi kata hari ini semaya adalah amududdin, tiang kepada agama Islam. Islam yang berada di dalam jiwa kita pada hari ini, tiang dia, saulak dia adalah as-salat, semaya. Yang mana salah satu hadis walaupun tidak sahih mana, katakan faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Siapa yang jaga semaya dia ini, seolah-olah kata dia telah jaga Islam yang berada di dalam jiwa dia. Dan juga sesiapa yang tak jaga semaya dia, lalai daripada semaya, meruntuhkan semaya dia sebagai tiang agama dia, seolah-olah kata dia telah meruntuh Islam yang berada di dalam jiwa dia juga. Tidak ada amalan mana yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab khira yang pertama sekali pada hari kiamat, mereka semaya. Kerana Nabi sebut kata awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah, semaya. Tuhan nak tanya mula-mula sekali, kalaulah semaya kita sempurna, amalan lain selepas daripada semaya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Pengajaran yang ketiga yang kita dapat daripada Isra' Mi'raj,
Ingatlah bahawa semasa itu berlaku Isra' Mi'raj adalah cung wela Nabi lemah sekali. On air tisut. On air tisut. Siacai tisut. Khadijah secewit, Abu Talib mati. Kena boykot daripada orang musyrikin 3 tahun. Gi dakwah di Taif, tidak ada orang masuk Islam walaupun satu orang. Masa yang lemah sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala tongkan ticak hai Nabi ini มีความเข้มแข็ง tambah palang kepada Nabi dengan adanya Isra' Mi'raj. Dengan sebab itu Isra' Mi'raj Nabi kepada Masjidil Haram pergi kepada Baitul Maqdis adalah confirm palang kepada Nabi. Tapi hari ini Al-Masjidil Aqsa adalah tua syiwat kepada umat Islam. Adakah umat Islam pada hari ini kuat, gagah, hebat, ataupun kita adalah umat Islam yang sangat lemah pada hari ini? Hari ini Al-Masjidil Aqsa sebagai Al-Qiblatul Ula, kiblat yang pertama bagi umat Islam hari ini, duduk di bawah tangan siapa? Duduk di bawah tangan orang Yahudi laknatullahi alaih. Umat Islam seluruh dunia hari ini nak pergi semaya sunat hanya 2 rakaat saja di Masjidil Aqsa, kena bayar visa kepada kerajaan Israel ataupun kerajaan orang Yahudi. Lemah umat Islam pada hari ini. Habis tu nak tengok kata umat Islam kuat ke, hebat ke, ataupun lemah pada hari ini, tua syiwat samkan ke Al-Masjidil Aqsa di Palestin. Kalaulah umat Islam tidak kuasa sikit habuk nak pergi semaya kena minta izin daripada seteru, ini menunjukkan kata kita pada hari ini adalah umat Islam yang sangat lemah. Dan juga banyak lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada Isra' Mi'raj, yang kita selalu mengingati setiap tahun. Apabila datangnya bulan Rajab tahun mana-mana, kita akan mengingati Isra' Mi'raj. Apabila datang pula bulan Rajab pada tahun depan, kita akan mengingati pula Isra' Mi'raj. Tapi yang paling penting sekali, apakah pengajaran ataupun bodrian yang kita boleh mengeluarkan daripada Isra' Mi'raj ini untuk kita boleh pakai kepada diri sendiri, dan juga boleh pakai untuk membaikkan masyarakat kita untuk menuju kepada khaira ummatin ukhrijat linnas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin al-Jumaat yang dikasihi sekalian, apabila kita tanya kata sebab gapo umat Islam lemah pada hari ini, jawapan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam 2 perkara, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dengan sebab umat Islam hari ini kasih kepada dunia lebih banyak daripada akhirat, dan juga mereka takut nak mati ataupun meninggal dunia ini. Ini adalah penyakit yang ada pada umat Islam pada hari ini, sebagai dinamakan penyakit al-wahan, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis yang telah lepas 1400 tahun dulu dah. Dan juga penyakit ini akan lebih bahaya daripada COVID-19 lagi. Penyakit umat Islam lemah dengan sebab cinta kepada dunia dan juga takut daripada mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فير كورونا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.